إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Jadi alhamdulillah malam ni kita bagi tahu berkenaan dengan kesimpulan. Bagi ni kita melancarkan kesimpulan. Kesimpulan bagi kitab yang kita sudah belajar yang lalu. Kemudian kita jawabkan beberapa masalah-masalah yang ditanyakan oleh pesertanya. Jadi kesimpulan masalah kita hendak bersembahyang musafir ni, pertama kali kita kena tahu bahawasanya sembahyang musafir ni mai qasar atau yang jamak dalam musafir ni harus. Kita kena tahu macam tu dulu. Jangan ikutkan dengan buta tuli. Dengan buta tuli bagai, dengan ikut tidak tahu apa-apa. Orang buat kita buat, orang tinggal kita tinggal. Tak nak macam tu. Jadi awalan hak mula-mula sekali kita kena tahu bahawasanya sembahyang qasar dan jamak ni harus. Dan jarak perjalanan yang harus kita sembahyang qasar itu ialah perjalanan 81 km. Yang dibagi tahukan di dalam kitab Makhzan Mujawahid fi Salatil Musafir. Maka kita nak ambil cerumak ke, kita ambil lah 90 km. Tu panggil ambil dah jalan cerumat. Jalan cerumat dalam jalan ihtiyat, iaitu apabila lah perjalanan kita 90 km, maka haruslah kita sembahyang qasar dan jamak. Itu sebagai sembahyang tu harus. Adapun afdal, maka afdal kita tamam daripada qasar. Afdal kita sembahyang cukup 4 rakaat daripada kita sembahyang qasar dengan 2 rakaat. Itu sekiranya kalaulah perjalanan kita 2 marhalah saja, iaitu 90 km. Kalau perjalanan kita sampai 3 marhalah, sampai 3 marhalah lebih kurangnya 120 km, maka yang ini afdal sembahyang jamak dan qasar afdal daripada sembahyang tamam. Ni ikau yang masyhur. Kau yang masyhur. Maka yang mukabil dianya, yang mukabilnya tak kiralah marhalah tu panjang ke atau marhalah tu tak kira 2 marhalah ke 3 marhalah ke, jadi afdal sembahyang tamam daripada sembahyang qasar. Itu mukabil. Maka yang mukabil itu tak payah kita pakailah. Kita pakai yang azhar, yang bukan mukabil. Yang no okey. Nu baik kita pakai dia. Dan apabila perjalanan
120 km ataupun lebih, itu afdal kita mengerjakan sembahyang qasar dan jamak. Tu qasar dan jamak. Maka apabila lah kita sembahyang qasar dan jamak, dalam qasar tu alhamdulillah bolehlah memesti kita kena niat qasar. Dah sahaja aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat qasar. Maka dalam hal kita sembahyang fardu zuhur, apabila lah kita hendak jamak takdim, mesti kita kena niat dalam ketika kita sembahyang zuhur itu, mesti kita niat aku hendak sembahyang asar di dalam waktu zuhur apabila sudah selesaikan waktu zuhur. Apabila sudah selesai waktu zuhur, aku hendak sembahyang waktu asar dalam zuhur. Maka kita sembahyang fardu asar di dalam waktu zuhur dikatakan jamak takdim. Dan apabila lah kita hendak sembahyangkan zuhur di dalam waktu asar, maka yang ini wajib kita niat di dalam waktu zuhur. Kata aku hendak sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Aku hendak sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Jamak akan sebagai jamak takhir. Itu dia. Nah, ini kalaulah kita hendak sembahyang, hendak jamak takhir. Maka jamak takdim, kita jamak, kita himpunkan sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Tu jamak takdim. Dan jamak takhir, kita himpunkan sembahyang zuhur di dalam waktu asar. Sama juga dengan maghrib isyak. Nah, itu harus semua. Yang kita tak boleh jamaknya ialah sembahyang subuh. Ini tak boleh dijamak dan tak boleh diqasar. Tu ingat baik dalam hal kita hendak sembahyang qasar jamak. Kemudian tempat permulaan kita hendak qasar dan hendak jamak dekat mana? Ialah tempat kesudahan kampung zaman kita tinggal. Nah, kampung ataupun tempat tinggal kita, tu halaman dia tu. Mana akhir kampung? Mana akhir kampung? Nah, ittifaq segala orang yang penduduk kampung itu atau tempat itu katanya akhir kampung ialah di sini. Akhir kampung ialah di sini. Apabila kamu ni sampai kat sini, maka di situlah permulaan safar. Begitu juga hala balik. Masa balik itu sampai kat situ, maka putuslah safar dia. Maka yang inilah penting kita mesti tahu kan manakah kawasan yang dikatakan oleh kampung-kampung kita, kat manakah kawasan dia, dengan garisan ke, dengan sungai ke, dengan parit ke, dengan kota ke, ataupun dengan rumah runtuh ke, dengan tempat perhomoan ke, ataupun taman tasik ke, macam mana. Ini perlu kita tahu kepada orang-orang ramai, perlu tanya orang ramai. Inilah dikatakan kita mesti tanyakan uruf, tanya orang-orang ramai. Kata kampung ni kat mana? Kampung ni kat mana? Maka yang ni uruf juga menghukumkan. Maka di situlah tempat kita permulaan safar. Kira di situlah boleh kita sembahyang qasar dan jamak kat situ. Nah, kalau belum lalu daripada tempat itu tak harus, tak boleh lagi kita sembahyang qasar dan jamak. Dan masalah apabila lah kita masuk waktu zuhur, kita masih tinggal kat rumah lagi, belum musafir. Nah, kita hendak musafir di dalam waktu zuhur. Maka dalam hal tu adakah boleh kita nak qasar dan jamak? Maka boleh, tapi kena keluar pada kampung tu dahulu. Kalau kita nak semayang kat situ, mesti nak semayang, tak boleh qasar, tak boleh jamak. Mesti kita dibilangkan orang yang musafir dahulu, barulah boleh kita sembahyang qasar dan jamak. Maka cantiknya bagi orang yang musafir dalam waktu zuhur, dia jamak zuhur dalam waktu asar, dikatakan jamak takhir. Itu yang paling baiknya. Itu kalau dia keluar dalam waktu zuhur, keluar perjalanan dia dalam musafir, dia keluar waktu zuhur, maka afdal dia jamak takhir kalau ia berhenti dalam waktu asar. Ini perhati baik. Banyaklah dalam perjalanan kita nak semayang jamak takhir akan jamak takdim. Nah, kalau kita keluar musafir belum ada dua waktu,
Belum waktu zuhur, belum waktu asar. Nah, apabila dalam waktu zuhur kita ada berhenti-henti. Nah, berhenti waktu asar kita berhenti-henti, maka yang ini sembahyang jamak takdim, dengan bahasa kita sembahyangkan zuhur kemudian asar. Kemudian asar akan sebagai jamak takdim. Itulah. Nah, sikit sebanyak kesimpulan dia tu. Dan pula bagi masalah yang ada pertanyaan bagi orang yang selalu berjalanan duduk kat KL, pergi kat Johor Bahru, pergi kat ni, seperti jelebar kereta, driver kereta bas macam tu, apakah adakah mereka tu boleh qasar? Kerana mereka tu perjalanan sentiasa. Selalu mereka tu perjalanan mereka macam itulah hari-hari. Hari ni pergi kat Johor, pergi kat ni, sampai seminggu sampai tempat tinggal. Nah, tempat tinggal sampai seminggu sampai kat rumah. Macam tu. Maka orang seperti ini kalau dia kerja di atas kereta bas macam musafir, macam jauh tu, ini harus dia qasar. Harus dia qasar jamak, akan tetapi afdal bagi dianya sembahyang tamam. Adapun jamak harus. Dia jamak hal keadaan sembahyang tamam. Apa? Iaitu zuhur 4 rakaat dan niat jamak dalam zuhur, aku hendak sembahyang qasar, sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Maka buat 4 rakaat juga. Itu yang afdal. Adapun mereka hendak qasar sentiasa, mereka perlu kepada qasar. Ini tak ada apa-apa, harus mereka tu qasar. Tapi yang afdalnya iaitu tamam. Sembahyang tamam tapi boleh jamak. Nah, sembahyang tamam akan tetapi boleh jamak. Maka ada peristiwa soalan pula. Kemudian apabila kita pergi satu tempat, kita sampaikan waktu maghrib di tempat tu, maka dalam jamak kita ni, kalau kita nak haruskan kita sembahyang jamak, mesti kita diharuskan kita sembahyang kat situ 3 hari atau 4 hari, lain daripada hari masuk dan hari keluar. Bermaknanya 6 hari, lain pada hari masuk hari keluar. Kata setengah 3 hari, kata setengahnya 4 hari. Maka yang manakah kita nak iktimad, kita hendak pegang ke masalah ni. Kita sampai waktu maghrib, maka waktu maghrib tu dikirakan hari masuk kita. Nah, dikirakan hari masuk kita, maka di situ boleh kita sembahyang qasar jamak. Dan sampai 1, 2, 3 sampai maghrib nu lah. Sampai maghrib 4 hari nu. Nah, itu boleh dia jamak. Akan tetapi mesti dia kena tertentu masa dia hendak pergi tempat itu berapa hari. Ini yang penting. Kalau dia pergi tempat itu tak tahu berapa hari, maka yang ini tak boleh dia jamak. Dia hendak pergi di satu tempat, kemudian berapa hari dia tak tahu. Nah, apabila sudah kerja dia balik awal, apabila sudah akhir dia balik akhir. Tapi biasanya seminggu dia pergi. Tu nah. Yang ini tak boleh nak masuk dalam ni. Apabila sampai tempat itu, jadi dia tu memangnya putus. Mesti kena sembahyang tamam, tak boleh dah sembahyang qasar jamak. Kenapa? Kerana dia tak tertentu berapa harikah dia hendak musafir, dia hendak pergi kat situ. Akan tapi kalau dia dah confirm, dah tentu, dah standby, dia tu katanya nak pergi kat situ ialah 3-4 hari. Nah, tu niat kemah lagi 4 hari dia. Akan tetapi apabila sudah 3 hari 4 hari pekerjaan dia tak selesai, maka itu harus dia qasar jamak dalam masa 4 hari itu. Selepas pada itu tak boleh dia qasar jamak lagi. Itu kalau hajat dia tidak dapat. Tapi kalaulah hajat dia masih dapat tiap-tiap hari, hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hingga sampai 17 hari dia boleh qasar jamak. Ini kalau sentiasa dia dapat ke hajat dia tiap-tiap hari. Ini bagi musafir ini ingat baik. Hak yang kata 4 hari, 3 hari ini yang dia sudah standby, dia sudah cadangan, dia persediaan, kata dia hendak musafir pergi kat situ 3 hari atau 4 hari.
Nah, tak boleh lebih dah tu. Maka 4 hari ni lain daripada hari masuk, lain pada hari keluar. Mana kata kalau kita sampai waktu maghrib, maka kita kira jam. Maghrib sampai maghrib besok dikirakan 1 hari 1 malam. Sampai maghrib esok 1 malam. Tu. 4 hari 4 malam. Nah. Jadi kalau kira jamnya 24 jam. 24 jam 24. 24 jadi 48. 48 jadi tu. Kalau sampai maghrib hari Isnin. Hari Isnin, maghrib Isnin. Maka musafir kita tu berapa hari boleh? 4 hari pula tinggal kat situ. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat malam tu maghrib dah habis. Tu 4 hari bagi. Kemudian apabila dia keluar, hari keluar, apa tak boleh. Hari keluar, balik ke rumah tu boleh sehari lagi. Boleh sehari lagi. Akan tetapi hari yang dia dapat musafir itu ialah hari yang dia sudah tertentu. Kata dia hendak pergi kat situ 3 ke 4 ke. Maka masa tu boleh qasar jamak. Maka masa tu boleh qasar jamak. Baiklah. Masa tu boleh qasar jamak. Kalaulah pergi masa lain, kalaulah dia pergi, dia tak tentu hari berapa hari. Tak tentu dia pergi. Maka iaitu itu tak boleh nak qasar jamak tu. Melainkan kecuali dia sudah tertentu dia 3 hari. Kerana dia rasanya 3 hari ini sudah selesai kerja dia. Akan tetapi 3 hari tak selesai. Maka dalam 3 hari 4 hari itu boleh dia qasar jamak. Masa hari yang kelima tak boleh. Hari yang kelima tu tak boleh dah. Ingat baik tu, kalau kita pergi ke musafir, kita tak tahu nak berapa hari kat situ, itu tak boleh qasar jamak. Kita sampai ke tempat itu cukup. Semua yang tamam. Tak payah qasar, tak payah qasar. Maka ada yang mengatakan harus kita qasar jamak itu apa kerana hajat. Ya, ada dalam tu ada. Dalam kitab tu. Dalam kitab tu pun ada. Dalam kitab Makhzal Musafir tu ada sebut kat situ. Maka kat situ pun dia ambil kat mana? Dia ambil dalam kitab. Maka ibarat murid Rashidi macam ni. Dia kata lana qaulun bi jawazil jam'i fi safaril qasir akhtarahul albandandani jiyu. Tu. Adalah bagi kami adalah bagi kami satu qaul. Sebut kata qaulun ni qaulun dhaifun, qaul ya dhaif lah. Maka qaul ya dhaif ni kita mesti kena tahu bahawasanya qaul dhaif kita untuk pakai diri kita itu boleh. Tapi kalau kita hendak mempertuakan kepada orang itu tak boleh. Kalau di sini nak macam mana? Bagi orang yang dengar belajar dengan pengajian pada malam ni okey boleh. Tapi dia nak sampai-sampai ke kawan-kawan dia tu tak boleh. Ini kita gunakan qaul dhaif. Karena qaul dhaif ni untuk diri kita sahaja atau untuk orang yang belajar sahaja. Nak bagi petuakan kepada orang lain itu tak boleh. Tu qaul dhaif. Maka di sini kata dengan harus jamak fis safaril qasir pada musafir yang pendek. Mana musafir tak sampai 2 marhalah, ini kata harus jamak. Tidak ada masalah ke apa. Tak ada masalah tu masalah ni. Hanya semata-mata nak jamak, nak pergi kat Naratiwat, nak pergi kat Tani nak jamak. Ini jamak sahaja tapi qasar dah. Jamak kita semayang zuhur, kemudian niat semayang asar dalam waktu zuhur. Boleh tak? Boleh. Harus bagi kami ulama fiqh satu kaum, tapi kaum ni ingat kaum dhaif boleh kita amal untuk peribadi, untuk diri kita, tak boleh kita bagi petuakan pada orang lain. Bagi mereka yang dengar perkataan ni pada malam ni, insya-Allah mereka tu boleh buat. Jamak dengan tidak ada qasar. Mana dia jamak waktu zuhur, kemudian jamak asar masuk pula. Macam kalau kat sini pergi Naratiwat, jauh juga tu. Sini jauh Naratiwat tak sampai 2 marhalah. Kita kata 70 km. Walau 70 km, wasakan penat. Lalu tu
tidak ada qasar. Boleh. Ini siapa kata begitu? Ialah Al-Bandaniji. Jadi dhaif. Nak pakai boleh, jangan bagi tua pada orang. Dan pula zahir hadis wa zahirul hadis jawazuhu, dan berzahir hadisnya harusnya al-jam'i fis harus jamak tu, walau fi hadarin tu, itu zahir hadis. Walau fi hadarin, mana dan jikalau adalah ia dalam hadis dengan tidak musafir sekalipun, harus dia tu jamak. Ini zahir hadis. Nah, tapi kita tak nak yang ni lah. Kama fi syarhi Muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam syarah Muslim. Dan ada pula wa hakal Khattabiyyu an Abi Ishaq jawazahu fil hadari lil hajati. Dan telah menghikayat oleh Khattabi, menghikayat, mencerita. Nah, kata baik. Masalah ni. Tu bahasa Melayu tak kerti lah. Dia syarat kau mana? Jangan dia buat tak kerti bahasa Melayu tu. Melayu kecek itu sikit tak kerti dah. Jangan tunjuk bodoh kita dengan kecek bahasa mengaji. Ada yang berakak lah dalam sejakความรู้ของเราด้วยการพูดในขณะที่คอเตบนั้นอ่านคุตบะห์ini menjeladah ni. Jangan perakak kebodohan kita dalam hal kita nak mengaji, kata kita ni bodoh. Duduk dia memang tak hati kita bodoh. Ni mana ni? Ada kita kecek mata lillah. Yang ni bodoh ni. Udah lekang tu. Jangan perakak. Ni อย่าประกาศความโง่ของเราด้วยกับการพูดในขณะที่เรียนจะเชียร์กิวิมาลีแปลงเงากิingat molek tu คำพูดนี่อย่าประกาศความโง่ของเราในการพูดในขณะที่อยู่ในการเรียนด้วยdiaทำให้สุขุม dia pun tak tahu, dia tak erti, tapi dia kita ini ni tu dia. Jangan tunjuk tu. Tengok ni. Tengok aku nak baca hak Arab ni. Tu. Jawaz dan telah menghikayat oleh Al-Khattabi dari hikayat mencerita jawazahu akan harusnya al-jam'i fil hadari pada ketika hadir, jadi tak musafir. Duduk rumah boleh, tapi musafir apa? Lil hajati, kerana hajat. Ni hajat. Hak ni lah dia mau tanya masuk dalam ni. Masuk dalam ni ada pertanyaan kat sini. Kita baca dia sikit. Dia kata mas'alatun kata qil harus jamak sembahyang orang yang musafir yang tiada sampai perjalanannya 2 marhalah. Dhaif dia kata dhaif yang tak sampai 2 marhalah. Maka masalah ini boleh kita pakai untuk diri, tak boleh kita pakai untuk ramai-ramai. Bagi orang belajar alhamdulillah boleh. Macam orang belajar pada malam ni. Malam ni okey, boleh dia pakai masalah ni. Tu masalah ni. Apa tak sampai 2 marhalah, tak sampai perjalanan 2 marhalah, dia nak sembahyang jamak. Okey, boleh, harus. Walaupun perkataan dhaif tapi pakai untuk diri boleh. Kita nak sapa kat orang, nak bertua kat orang, itu tak boleh. Kerana ada kaum yang kuat lagi. Yang kuat kata tak boleh. Mesti kita nak sembahyang jamak ialah kena sampai 2 marhalah. Faham tu? Fahamlah. Masalah kedua dia kata qil harus jamak takhir bagi orang yang tiada musafir. Sangat sesak dengan kerja, dengan sangat apa? Tak ada dengan kerja dia. Seperti padi, handuk basah atau lain lagi. Tu. Ni, tengok tu. Ni kata harus jamak takhir bagi orang yang tiada musafir, yang sangat sesak dengan kerja, dia sangat sepit masa kerja dia,
seperti padi hendak basah. Seperti padi basah, dia kena kutip derah. Kalau kita berhenti tak ada. Oh, siapa tahu kata harus jamak takhir. Mana boleh kita niat sembahyang zuhur di waktu asar. Ini kata setengah ulama. Ataupun lain lagi, gapo kerja kita. Kau bawa pada kata punah kerja kita kalau tak jamak. Kalau tak jamak. Nah, punah kerja kita. Maka boleh. Ini kata kil. Maka yang ini pun pakai untuk diri. Nah, pakai untuk diri. Akan tapi ingat baik, mesti kena sempurnakan syarat dan rukun. Syarat sembahyang, rukun sembahyang mesti disempurnakan. Kalau tak sempurna syarat rukun, ini tak boleh. Macam kita atas kereta. Nah, atas kereta, jadi kita lekat traffic light. Traffic light ni faidan. Lekat faidan dia. Lekat traffic light. Kemudian berjam-jam traffic light. Kita balik, belum asar, tapi sampai rumah maghrib. Maka asar pula tu dalam keretanya tu. Maka kat situ boleh kita semayang membelakang waktu sahaja. Tak boleh kita sempurnakan sembahyang. Nah, nak boleh sempurna tak boleh, nak jamak pun tak boleh yang tu. Nah, kerana sembahyang itu tak sempurna rukun. Rukun tak sempurna, syarat pun tak sempurna, maka di situ diharuskan kita sembahyang peliharakan waktu, hormatkan waktu. Apabila sampai ke rumah, wajib qada dengan bersegera. Tu dia nah. Tu. Kata dalam ni. Dan adalah Sayyidina Al-Qutub Abdullah Al-Haddad menyuruh ia Sayyidina Al-Qutbi akan anak perempuannya yang sibuk bekerja dengan majlis perempuan-perempuan. Maka ia suruh akan anaknya itu niat jamak semayang fardu zuhur kepada waktu asar. Jamak takhir akan sebagai jamak takhir. Makanya kata sini intaha bugyatul mutasyidin. Ni maka bugyatul mutasyidin dia ibarat lagu ni. Nah, ibarat lagu ni. Ibarat lagu mana? Wa kana sayyidatunal qutbi wa kana sayyiduna al-qutbu Abdullah al-Haddad. Dan adalah Sayyidina Al-Qutub. Wali Kutub ni mana Sultanul Awliya, raja bagi segala wali-wali. Tu mana Wali Kutub. Semua wali tumpu kat dia lah. Tu Wali Kutub. Maka Sayyidina ni ya'muru. Maka kalau kita ngaji kaedah, apabila lah khabar kana saat itu fi'il mudhari', dengan mana al-istimra' wad dawam. Ya'muru ba'dha banatihi. Ya'muru ba'dha banatihi. Mana ya'muru ni dia beri dengan lafaz fi'il mudhari'. Maka apa lafaz fi'il mudhari' kita tahu dah kaedah dia. Apabila lah khabar kana tu fi'il mudhari', memberi faedah akan al-istimra' wad dawam. Apa? Ialah makna berkekalan. Kalau itu kita terjemahkan maknanya adalah Sayyidina Qutub Abdullah Al-Haddad sentiasa menyuruh akan anaknya. Sentiasa menyuruh akan anak perempuannya. Nah, sentiasa menyuruh akan setengah-tengah anak perempuannya di sisi sibuknya anak perempuan dengan upama majlis an-nisa, majlis orang perempuan. Majlis an-nisa lah majlis apa weh? Majlis an-nisa kalau kat Yaman majlis an-nisa majlis kahwin. Majlis kahwin. Kalau tahu majlis kahwin, kerana perempuan ni dekat Yaman tu dia orang warak. Kerana tuan yang mengarang kitab ni pun orang Yaman rasa. Nama Abdul Rahman rasanya kalau tak silap. Ya. Jama'ah Faqih Diyat Al-Hadramiyah Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur. Tu. Nah, orang Yaman ni. Orang Yaman mengarang kitab ni. Maka itulah maklum orang Yaman ni apabila majlis perkahwinan mereka laki-lelaki, perempuan-perempuan. Ia tidak bercampur laki perempuan di satu tempat dak.
Tu. Nah, kita nak upamakan bagi tempat kita ni, katanya harus perempuan yang pengantin baru, dia majlis perkahwinan, dia jamak zuhur dan asar, itu tak sama dengan ibarat kitab ni. Karena ibarat kitab ni binah majlisin nisa dengan majlis perempuan-perempuan, mana dia buat majlis tu perempuan saja. Sampai sekarang ini pun masih perempuan. Dia pakai kat rumah ni, pakai tutup Nah, pakai tutup, pakaian hitam semua, tutup. Apabila pergi tempat majlis dia ada tempat letak baju dia, baju ni. Baju hitam dia ni, baju keluar dia ni. Tapi kat dalam, seksi. Seksi, tak tahulah seksi. Pakai apa baju macam kain belah sampai kat paha. Seksi pasal apa? Kerana kat situ semua perempuan. Tak ada laki-laki. Katanya nak balik, dia ambil lah pakaian dia yang tu, masuk balik. Macam tu, itu majlis perempuan-perempuan kat sana. Lalu tu lah Imam Haddad ni, dia sentiasa suruh anak dia perempuan, setengah anak dia tu, disibuknya dengan upama majlis An-Nisa tu, dengan niat takhirkan zuhur kepada waktu asar. Nah, ni kalau ada macam ni tempat kita boleh tapi tempat kita memang tak ada. Kerana tak ada. Kerana tempat kita ni sama ya, Tanding Jalan Nara ni. Nah, sama dengan Malaysia. Kalau tempat perkahwinan, tempat pengantin baru ni, tak tahulah siapa-siapa. Biningmu, biningku. Lakimu, lakiku. Sama ya. Nak sama dengan Imam Haddad kata ni, ini tak sama. Kalaulah semata-mata dalam majlis itu, nah, ada perempuan semua, maka boleh perempuan saat itu. Boleh perempuan, bukan laki-laki. Perempuan semua, majlis dia. Nah, majlis sibuk dengan majlis dia gitu ini, tak sempat dia nak berhenti kerana bersolek ke berjanguk itu ni, berjanguk ni. Haruslah dia tu nak jamak zuhur dalam waktu asar. Harus. Kalau majlis hak dia sahaja. Maka ini pun katanya dhaif. Kenapa? Seorang saja yang macam ni. Lalu tu kata dhaif. Apabila kau dhaif, maka kita mesti ingat, kau dhaif tak boleh kita mempertuakan kepada orang lain. Hanya untuk kita pakai diri kita boleh, hei perempuan. Hei perempuan. Adapun laki-laki tak payah. Kerana dia majlis kahwin dia pun, dia tak masuk krim-krim, tak masuk apa, solat kamu cantikkan muka tu, tak tebal sangat, sikit-sikit ya, ambil semayang pun boleh. Tapi perempuan ni jangan. Tapi nak majlis perempuan ni kena penting baik ni, majlis perempuan saja. Kalau turut ibarat kitab ni, kalau mengikut ibarat kitab Bughyatul Mutasyidin ni, ibarat dia ni mesti kena majlis perempuan semua. Macam Yaman sekarang ni macam tu, kerana yang mengarang kitab ni orang Yaman, ulama Yaman. Itu dia. Dia orang yang dah mengarang kitab dah ni. Nah, sebagai musannif Bughyatul Mutasyidin. Tapi orang tanya dia, ya Syekh, talibul ilmi masuk lagi kata. Siapa dia yang menuntut ilmu? Talibul ilmi ni siapa ilmu? Hak yang dikata kat oleh Nabi ni. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimah. Maka Syekh ni dia jawab kata, saya pun tak tahu. Saya pun tak sangka lagi kata saya ni masuk dalam talibul ilmi. Macam mana talibul ilmi saya pun tak tahu juga. Tawaduk dia nya, padahal dia ni orang duduk dengan sentiasa mengarang kitab Bughyatul Mutasyidin. Dia sentiasa mengarang kitab ni, duduk sentiasa menuntut ilmu. Tapi dia tak mengaku lagi kata dia orang yang menuntut ilmu. Martabat menuntut ilmu ni memanglah jauh. Itu pendapatan hak dia. Ingat baik ni masalah ibarat Bughyatul Mutasyidin macam ni lah, ibarat lebih kurang.
Kalau kita hendak ikut ibarat mutasyidin ni, mesti kena majlis itu majlis khas, majlis khusus untuk perempuan sahaja. Ini pun untuk peribadi, tak untuk persendirian. Tak boleh nak pertuakan dalam majlis. Semua ni kita jamak yang jamak dalam maghrib apa, kita jamak zuhur dalam asar semua. Tak payah kita punya zuhur, kita teruskan majlis kita. Tak payah itu istihar macam tu. Itu tak payah istihar macam tu. Jadi siapa dengar pada malam ni, orang tu saja boleh pakainya. Bagi nak bertua ke yang lain pula tu, itu no. Stop. Bagi orang lain pula, dia nak tahu kata bolehkah sembahyang jamak zuhur dalam waktu asar sebagai jamak takhir, bagi kita ada majliskan perempuan kerana kita sibuk dengan majlis itu ini. Adakah boleh? Dia mesti kita tanya orang bertua bagi dia, untukmu saja, jangan bagi tahu ke orang. Macam itulah kita gunakan kaul dhaif. Jangan tersebar kuatnya tu, buat macam kau masyhur. Tak boleh. Itu kaedah usul fiqh mesti kita kena beritahu. Tu. Kerana yang kuatnya ialah tak boleh, mesti kita kena sembahyang satu-satu, zuhur satu, walaupun solatkan atau percantikkan kita kat muka tu memangnya cantik atau melawar, jangok gitu sekalipun tak boleh kita nak sembahyang jamak. Tak boleh. Itu pendapatan hak masyhur. Pendapatan hak muktamad. Tapi pendapatan hak ni ada kata boleh, maka boleh kita amal untuk persendirian. Faham baik tu, faham baik. Jadi orang yang dengar perkataan ni, orang yang selalu pada malam ni dapat dengar, insya-Allah dia pergi majlis perempuan, majlis perempuan, khususan majlis perempuan. Upama majlis tu. Sabit dia bagi upama binahwi majlisin nisa. Dengan upama majlis orang perempuan. Bagilah apa-apa lagi tu, sisi orang perempuan dia sibuk dengan apa saja, itu ni tak sempat. Kalau dia berhenti sembahyang tu membawa ada kerja dia tak selesai, maka bagi haruslah dia jamak. Ini jamak sahaja tak boleh dia qasar. Ingat baik tu. Ini jamak sahaja, tak boleh dia tu qasar. Mana jamak az-zuhur dan asar dia sembahyang dengan tamam. Dia sembahyang dengan tamam, maya zuhur tamam, sembahyang asar pun tamam. Ni ada mengeja kalau safar yang pendek, ada mengeja. Dia mengejakan sebagai jamak sahaja. Jamak sahaja tak boleh kita qasar. Kita pergi kat mana, keluarga kita kat mana, tengok kilometer dalam 70 kilometer, duduk di KL nak pergi Kanilai, jauh Kanilai ni. Tapi nak masuk qasar jamak tak boleh lagi. Kita sembahyang jamak sahaja. Kita berhenti, sembahyang zuhur, kemudian sembahyang asar. Masuk jamak takdim. Ni boleh? Boleh. Tu masalah tu, ingat baik masalahnya. Tu. Tu habis. Jelas ni. Kalau kita musafir ni, kita kira lah dia bagi kat kita 4 hari 4 malam, bermakna sehari 4 jam, 4 hari 4 hari 4 malam dia bagi kepada orang yang hendak musafir. Orang hendak musafir nak pergi kat mana, dia boleh tahu kata kalau dia pergi kat situnya 4 hari, insya-Allah dia boleh musafir. Kalau dia pergi kat situ tak tahu 4 hari, alhamdulillah. Kalau dia pergi kat situ tak tahu berapa hari, dia kata selesai kerja aku balik, maka ya ini jangan qasar jamak, jangan sembahyang. Pasal dia tak tahu dah tu. Tak tahu dah. Dia sampai ke tempat itu, dia ni tak boleh dia nak sembahyang qasar jamak, tak boleh. Tu. Jangan sembahyang tamam. Pasal dia tak tahu apa hari dia. Kena sebulan-sebulan. Tu tak boleh. Kalau dia dah confirm, dah standby kata dia nak pergi tu 4 hari.
Tapi lepas hari tak selesai kerja dia. Maka dalam 4 hari itu boleh, maka yang lepas pada itu, kemudian pada itu tak boleh. Tu. Kalaulah dia pergi tu, dia kata aku pergi ni ada kerja, maka kerja aku ni tak tahu apa hari. Kalau dia pergi tempat itu sentiasa kerja dia dapat tiap hari. Hajat dia dapat tiap hari dapat, maka ini boleh sampai 17 hari. Maka ini ada nyatakan dalam kitab Makhzanul Jawahid fi Salatil Musafir yang sudah lalu. InsyaAllah dalam tu ada semua. Baiklah, maka sekadar ni saja. Apa sahaja lagi rasa tak terang tak nyata, boleh tanya, insya-Allah kita akan jawab. Tu. Habis, tak ada habis. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa je ni? Ko tak aku milih dia. Kita jahdih buah. Kata tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qaimil laili as-saimin nahari. Besar weh. Kelebihan dia, rawahu Syaikhani an Abi Hurairah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i bermula orang yang berusaha. Orang berusaha alal armalati, di atas orang yang bujang. Orang bujang di sini kalau Malaysia panggil orang janda. Selagi tak lama warga emas. Tak lama selagi warga emas. Tu usaha datang orang bujang, orang hak janda, orang warga emas. Nah, wal miskin dan orang miskin. Usaha dia usaha makan dia, cari tempat duduk dia. Tu cara dia. Kerana dia ni orang bujang, orang janda, abai pun tak ada. Pak kita tolong cara usaha begitu tak boleh kita. Belik-belik dia kita sungguh tu. Dia belik-belik ni mula-mula tulang ke. Gini we tetu selalu we tolong sokmo. Tu dek tolong bebe tolong dek. Kamu selalu dah. Tolong moga orang janda tak gitu ke. Janda pun tengok juga deh. Sungguh tu usaha atas orang janda itu ini wal miskin. Nabi kata kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang berperang pada jalan Allah. Supaya dapat hak pahala ya tu. Pahala syurga. Tolong orang bujang pasal dia orang sorang diri. Orang sorang diri nak pergi kok tu kok ning pun susah. Dia suruh kata gapo pergi beli tolong beli. Dah kena orang bujang beriman nak kata-kata tu dak ya apa. Malaikat orang bujang tak beriman hak tu tak kena apa dah hak tu. Hak tu kata lagi. Kita tak ada tolong tu kata beda kita lagi. Tapi hasah hadis begini dah. Orang yang berusaha atas orang-orang bujang tu wal miskin dan orang miskin kal mujahid, seperti orang berperang fi sabilillah ai li ajli i'la'i dinillah, sebab berperang kerana meninggikan agama Allah. Tak ada dah. Orang mati syahid ni
Bukan kuno kek semangat buat muda ni. Nama tak faham silap tu. Kuno ayat kata orang mati syahid ni mati sedak dia. Kalau tanya tak orang mati, hak mana hak mati sedak kali? Hak mana sedak kali mati? Maka kita tanya tu kata, orang mati tu tidak. Hak mati sedak kali mati syahid. Ginilah kata sedak kalau dia syahid. Tapi benar ada niat hak sedak kali kalau tanya orang bahari makan dia kata tom yam. Dia kata sup, gula, ikan bakar, udai bakar. Oh, atas liu pun dia kecap udai bakar. Oh, tu sedak dia nya. Ni kalau tanya orang ahli makan. Dah tanya hak syarat hak agama raya. Oh, peyo hak sedak mati dah dunia. Cek kemari orang mati syahid hak sedak. Geno tu. Dia mati. Dalam haya mati tak kalau mati ada banyak kali dia nak minta hidup semula, mati kali lagi. Sedak ya. Sampai tengah-tengah kita tengok orang ada kena dekat luar negeri dah. Mata dak senyum. Mana tak suka. Tino pun baik, jatuh pun baik. Tengok ya. Kita nampak dia kena ledak, kena tu, kena ni deh. Tapi tak suka. Tu mati syahid weh. Syahid pun syahid dunia akhirat. Bukan syahid akhirat. Syahid akhirat ni mati dalam ngaji, dalam semaya, syahid akhirat. Bukan syahid dunia. Syahid dunia ni duduk kaca-kaca nak harta dunia. Mati dah tu. Syahid dunia saja. Nak syahid dunia akhirat. Orang panggil syahid ma'rikah. Kerana hendak meninggikan agama. Itu besar sekali. Tak orang yang usaha tak bujel. Usaha tak janda, usaha tak miskin. Beri makan tu makan ni. Beri makan orang janda, beri makan orang miskin tu ni. Pala dia supaya orang pergi fisabilillah. Kita usaha juga, tapi tengoklah jangan ke hudah kalau hujan. Orang desak tak ada kena kecek, hitam hujung-hujung mata. Jadi tak usah lagi. Ni weh. Lepas tu kan kita minta syurga ni. Padahal anak kosy syurga dak ni. Nabi kita dak weh dia tolong dua ni. Tengok lab zangi dah. Lab zangi dia wayak dengan orang bujang. Nabi kita hormat. Tu dengan orang janda. Dan pula orang miskin. Orang miskin pun sama juga Nabi kita kasih. Tengok dalam berzanji dia kata wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dan kasihlah Rasulullah akan segala fakir-fakir miskin. Wa yajlisu ma'hum, dan duduk Rasulullah serta mereka itu fuqara dan masakin. Wa ya'udu mardahum, dan ziarah sakit akan segala orang sakit-sakit pada fakir miskin ya. Wa yusayyi'u janaizahum, dan menghantar mayat ke kubur orang fakir miskin. Hak kita kalau orang desak tak hantar dah lah dia. Kalau hak kaya penuh batal. Kata dah ni. Duk makan ni kata orang kita ni mulia orang kaya. Yang dia kaya pak kita lah. Pia-pia pun ikut lah ni. Tu. Tu mulia. Kita duk makan nasi. Lepas tu dua orang mari. Satu orang kaya, satu orang desak. Orang kaya mari tahajud seumur. Masuk mana? Masuk umur. Lepas tu ada desak lah mari. Molek di situ ada tak cukup idea, molek pak orang. Yalah tak gitulah. Ikut di mana tepat. Lebih kamu ingat hadis ni molek lah. Walaupun kita bukan orang kaya, bukan orang itu kita mulia orang pakai miskin ni. Hadis Nabi kata likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah. Apa? Hubbul fuqara wal masakin. Kalau kita ni dah ni, tak hafal lagi. Kita tengok bab lam. Bab lam. Duk muka kalau kita apa ni kita duk di 139 bab lam, huruf lam. Kita kamu tak tahu lah. Kita duk muka apa tak tahu. Kau huruf lam. Mukna ada huruf lam. Bukan huruf la dah. Ini nampak mengatuk Muhammad.
Ahmad, mu tak ada tidur ini. Tak ada tidur. Buat ke apa? Jelak cok. Lah. Dia jelak cok anu. Lagu dia. Mana? Likulli syai'in miftahun. Tengok dia anu. Satu likulli syai'in hasadun tu. Bawah lagi mak. Sebelah lagi tu. Sebelah lagi. Keluar lagi. Tengok sebelah lagi. Tu wasuk. Muka 119. Dalam hadis ni ayat tu. Dalam hadis Mukhtarul Hadis ni ayat 119. Bawah sekali. Mu ingat molek lah tu. Tapi apa 130 ni. 139. Dia kata bawah. Dia kata kan likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Bagi tiap-tiap suatu itu jalan. Dan jalan ke syurga ilmu. Jalan nak ke syurga ilmu, bukan wak amal. Wak amal tak ada ilmu saja. Kalau cara wak amal tak tahulah, bekak lutut-lutut, tanya rukun semaya tak tahu. Ingat lagi buat kamu tu. Wak amal tak tahulah, bekak dahi-dahi, tanya rukun semaya dah berapa? Rukun. Apa rukun? Rukun ni tak jumpa cawe getah tu jawab dia. Kalau cawe getah 4 segi sepatakung getah tu, tu rukun. Tu syarat semaya. Pakai ke? Syarat semaya. Gapo syarat? Syarat tu lapisah tu, pisah motang tu. Tu syarat dia. Nak semaya kena ada pisah. Tak ada pisah nak motang gua tu. Gitu. Tu. Gitu deh. Tu rukun. Kalau gitu tengok dia kata likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-ilmu. Dengan sahabat ni lah mengaji satu bab lebih baik pada semaya sunat 1000 rakaat. Tak dia percaya sangat bok di Nabi ni. Hak banyak percaya tu. Ngaji banyak nak buat apa? Dia tak ada buat amal. Pio tu kata begitu. Adalah hadis Nabi kata ngaji banyak buat apa, tak buat amal. Baik tak sah mengaji. Ada tak kita? Tak ada. Hak adanya ngaji satu bab lebih baik dah maya sunat 1000 rakaat. Ada? Lepas tu kalau mengaji semaya kata kau molek lagi tak itu ke? Tu dia sampai ilmu ni penting. Betul penting. Penting nah. Rawahu Dailami an Ibni Umar. Lepas tu lagi likulli syai'in miftahun wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Bagi dia suatu tu ada anak kunci dia. Dan anak kunci syurga tu ialah kasih akan segala orang miskin-miskin wal fuqara, dan segala orang fakir-fakir. Miskin orang desak, fakir orang kesak dedek orang sini bagi. Fakir miskin mesti kita kena ada sifat kasih walaupun kita seorang miskin juga. Tak gitu ke? Kita miskin juga mesti kita nak kasih ke miskin ni. Sama-sama kita nak pakai kasih ke mari. Padahal kita miskin fakir dah. Bukan ada kaya, tapi sama-sama kita nak nak gocoh nak kelahi. Hanya nak kelahi dekat tu. Dengan dok tu dengan dok ni tak ada dok balas kelahi pada weh. Sama-sama kita pakai kasih ke mari. Ni dia weh. Tu. Kita nak main kasih usaha tafak kita ni. Pakat tolong pergi mari tanya tak weh. Pondok tu mau makan nasi lagi. Dia kata tak lagi. Nasi nak kawan dah. Tu lek aku nak makan. Tapi hak makan dulu lah. Bukan pasti kita buat dia. Tahu hak pondok lah weh dia. Gitu kan. Ni kita buat hak makan dulu tak gamuk. Tengok yang tu tak ada tidur. Mun main non ที่ โน่น นี่ non mai. Mun non mai วันนี้ mai ที่ tak tidur kau. Kan mu tak tidur mak. Siap tak tidur. So tidur tak tidur pelik ni. Panas lah mak. Tak tidur Dak ni. Saja. Habis tu surat esok dia tak tidur aku nak esak. Tapi kalau aku esak aku malah tunggu nerah aku suruh berat duit dia 20 kau.
Tek duit lah. Mu tak isi bak ni. Sangkong kok sik. Piang ni. Elah, piang go elah, piang tu saya dah. Nah deh ingat tu, hadis ni bakal molek. Habis abang ngaji pas hari tu deh. Jumpa dua hadis ni, abang ngapah dah. Ingat apa kelon ni, tak lupa lagi. Tu. Sampai ngawe susah ke apa siaplah. Ada orang bagi apa, mau nak duduk dulu boleh dak. Duit ada ke boleh kita. Handuk. Ngaji tak ada. Sini ngaji tak kena bayar. Tak ada kena bayar sekok habuk. Neh. Ada. So jangan sakit kepala cak tak gok. Sakit kepala, sakit kepala tak gok ni. Tak ada kena gaji gapo. Ngaji macam telinga, mai dengar. Aku tanya yo ada orang ni. Mulinga tuli tak? Dia kata dak. Tak boleh mata buta. Dak ni, tak boleh. Tak apa dah tu. Bila masa tu kanak lebih kita pandai je weh apa-apa kita ini. Habis ngaji pondok tak kena kira buku duit tu. Tapi duit api tu lah mu kena bayar tak itu kan. Tidak ke bayar ke sorga siap kau. Duit api mari 2000. Bayar sorga, duit api 2000. Bayar dengan sorga siap. Apa kau? Tu lah kita kira cara tak gitu ke. Tu hak lain tak ada gapo ni. Tu dia dasar tu tertib pondok ni tak ada mula ke gaji tak ada. Pahmu kalau kelik ngajar esok mu so dak niat nak ke gaji pasal salah dengan tertib pondok panggil. Dia mau duit kita amai. Bukan mau duit dak dah rezeki tak boleh tolak tak itu kan. Rezeki jangan dia tolak, dia mau kita amai. Tapi harap kata mu aku mengajar sebuah ni kena gaji aku 2000 juga tak ada ni. Itu fi masyiatillah dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bahasa gerak hati dia mau nak boleh. Tapi masa dak tu dia tertik lagu tu. Deh jangan munawai tu ngaji pondok ni niat nak pakai gaji pakai salah tu. Kita kerja nak duit. Lepas tu Tuhan tak buat nyanyo kita. Tak nyanyo orang hantar Allah tak nak hantar makhluk dia tu mari duk bagi kat kita. Ni weh ingat baik tu. Lalu tu lah orang tok guru pondok you pakai zakat tu. Sebab dia mengajar tak nak ambil gaji. Dia tak sempat tok guru sekolah. Tok guru sekolah tak boleh ambil zakat kerana dia mengajar dia ambil gaji. Sekolah hafiz kata kau. Demo tu ada gaji. Dia buat siapa boleh weh 5000 9000 weh lah gaji dia ada. Dia ada gaji dia. Lalu tu ada tua ulama orang tu dah pakai gaji tak boleh nak pakai zakat. Tapi saya tok guru pondok tu tak ada gaji. Tapi tak ada gaji pun dia mau duit banyak lebih dah gaji lagi. Duit apa? Duit zakat, duit saya pun nak bersonok weh mek berkat masa tu sana. Tu ingat baik tu. Nawai itu kita tu ingat baik masa mengaji tak boleh. Tu. Dan dalam Quran apa dia kata? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dan ikutlah oleh kamu ke mereka yang tidak minta ke kamu ke upah, ke gaji. Wa hum muhtadun dan mereka itulah dak orang dapat hidayah. Tengok yang ngajar apa makan gaji ke dak. Tu ikut hak demo tu. Barulah dapat hidayah. Kalau dalam pengajian tu pandang tu ni dia laka. Kalau ni banyak gaji. Kadang-kadang masuk ngaji kena duit. Hak ni untuk ta'am, hak ni untuk gaji guru. Dia buat siap dah. Tak gitu ke? Ini untuk ta'am, untuk makan, ini untuk gaji guru. Dia buat siap dah, mu kena duit lah ni. Tu. Tertib tu tak ada oleh pondok tak ada. Nah ingat baik tu. Habis kalau turut sedap semesti dia. Fuak mu kena buat ta'am molek dia, utik. Nyak 6 bulan mah. Makan nyak 6 bulan mah. 2 juta. 2 juta ke 2 butir. Ya mak? Mu tak tahu mak. Mu makan sebulan nyak no. Poyak nak cari tengok mak. Nyak no? 500 bulan. 500 sebulan. Makan saja tu ni. Orang banyak dah mak. 500 bulan kan seminggu mah. Tu. Pahalai lagi mu taruh. Kena geria weh. Kau duit banyak je taruh. Ria mu mak weh.
Taruh apa mak? Buka. Hak kamu je nah. Seribu sedap sikit. Ikutlah tu. Dia tak supa belakang. Deh. Ni. Tak apalah kau mana-mana pun usaha ni. Deh. Tapi jangan duk berak duk pondok deh. Namun tak kena kelapok lah cari ubat pula. Serabut lah. Jaga tak weh tuai diri tu. Tu ingat tu. Habis. Awil qaimil laili. Ni Allah pada kata al-mujahidi fi sabilillah. Orang panggil au sini fa'au lisyakki minar rawi. Maka au sini dia hantarkan dia bagi syak daripada orang royak hadis. Rawi hadis hendak syak. Kal mujahidi fi sabilillah ka atau al qaimil laili atau as-saimin nahar. Ada dia. Nah, dia panggil au tu au fa'au lisyakki minar rawi, dihantarkan dia daripada bagi syak daripada rawi. Dia. Ya kata. Biar tu. Tu dia weh. Banyak apa ada rugi tak pergi ni. Banyak siap tak pergi. Lah kan. Banyak rasa ni tu tak bisa tahu ibu tu. Ada setengah itu lah. Ada sikit lah weh, sikit lah. Awil qaimil laili male as-saimin nahari, yang puasa pada siang hari. Ni Allah pada al-mujahidi. Mana orang yang berusaha pada orang jana dan pada orang miskin ni seperti orang berdiri malam, yakni semaya tahajud. As-saimin nahar, dan puasa di siang hari. Lek malam dia ibadat Tuhan, siang hari dia puasa. Pahala lebih orang ni. Sampai kita nampak dua jenis orang ni, tolong. Miskin. Fak miskin, kita miskin belaka dah. Fakat tolong ke mari. Boleh pahala dia ni. Tu dia. Boleh pahala. Rawahu Syaikhani, telah meriwayatlah akan ke hadal hadis oleh Asy-Syaikhan, yakni dua syekh. Siapa? Muslim. Rawa an Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah. Habis as-safaru qit'atun minal azab. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika.